Tuan betul. Tajuk ucapan kali ini dalam Kamar Khas saya kali ini ialah bekalan kerusi dan meja untuk sekolah-sekolah di Melaka Tengah. Tuan betul. Pendidikan merupakan asas kepada pembangunan dan kesejahteraan negara. Oleh itu, kita wajib memastikan sekolah-sekolah kita sentiasa berfungsi dengan baik supaya para guru dan pelajar kita dapat mengajar dan belajar dengan selesa. Dari segi ini, satu perkara yang paling asas ialah infrastruktur di sekolah. Saya ingin membangkitkan isu mengenai keperluan kerusi dan meja di sekolah-sekolah di daerah Melaka Tengah. Pada awal tahun ini, saya menerima laporan daripada Jabatan Pendidikan bahawa terdapat kekurangan kerusi meja di banyak sekolah. Daripada 41 sekolah yang ditanya, 23 buah sekolah telah mengklasifikasikan bekalan kerusi dan meja pada tahap kritikal. Antara kes yang paling serius ialah Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Tanjung dan Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Yuying yang memerlukan 200 set kerusi meja. Sekolah Menengah Kebangsaan Teluk Mas pula memerlukan 120 set kerusi meja dan mereka juga kekurangan meja kantin dan kerusi meja bilik guru. Pada tahun lepas, saya telah menggunakan peruntukan untuk membantu situasi ini. Antaranya, saya telah memberi sumbangan sebanyak RM20,000 untuk membeli meja dan kerusi untuk bilik guru di Sekolah Menengah Jenis Kebangsaan Notre Dame Convent bagi menggantikan yang sudah terlalu usang. Tetapi, selepas pertukaran kerajaan, pejabat saya tidak lagi menerima peruntukan pembangunan daripada kerajaan. Maka saya memohon pihak kementerian untuk mengatasi isu bekalan meja kerusi ini sebaik mungkin. Kita belum lagi berbicara mengenai isu lain seperti komputer, akses internet dan sebagainya. Bagi saya, kerusi meja ialah kelengkapan paling asas dan penting yang mesti diselesaikan dahulu. Saya juga ingin bertanya sama ada pihak kementerian membenarkan pihak swasta dan ahli parlimen khasnya daripada pihak pembangkang untuk menggunakan dana sendiri untuk menyumbang kelengkapan kepada sekolah-sekolah. Soalan ini dibangkitkan kerana di kawasan saya terdapat beberapa pihak swasta dan wakil rakyat yang berminat membantu tetapi kadang-kadang pihak pengurusan sekolah khuatir ini akan dilihat sebagai aktiviti politik. Saya harap kita dapat mengetepikan politik dalam isu ini. Perkara terakhir adalah berkaitan dengan COVID-19, iaitu mengenai bekalan pelitup muka, face mask, untuk sekolah-sekolah. Pada bulan lepas apabila sekolah dibuka semula, ada beberapa sekolah yang menghubungi saya untuk memohon face mask. Menurut mereka, terdapat pelajar yang tidak mampu memberi face mask, khasnya mereka daripada keluarga B40. Saya telah memberi sedikit sumbangan face mask kepada mereka. Tetapi perkara ini perlu dilihat pada peringkat dasar oleh kementerian. Adakah kementerian membekalkan peralatan seperti face mask, sanitizer dan sebagainya untuk kegunaan guru dan pelajar, khasnya mereka yang kurang berkemampuan? Jadi saya memohon pencerahan daripada pihak kementerian. Tuan betul dan Menteri, saya ambil sikit masa untuk bangkitkan satu isu iaitu mengenai dengan Sekolah Jenis Kebangsaan SJK Cina Malim. Seperti yang kita tahu, 2 hari yang lepas telah dilanda ribut kencang sehingga 6 murid telah dihantar ke hospital, 22 murid pula ada cedera sedikit dan bumbung semua telah terbang. Suasana agak memang kritikal dan Timbalan Menteri sudah melawat ke sana. Jadi barangkali Timbalan Menteri boleh update tentang apakah langkah yang akan diambil oleh pihak kerajaan untuk bantu mengatasi keadaan ini, baik pulih dan yang lain. Terima kasih. Tuan Ibu Ketua. Terima kasih, Muhammad.
minta Yang Berhormat Menteri, Timbalan Menteri untuk menjawab. Terima kasih, Datuk Speaker. Kementerian Pendidikan Malaysia, KPM mengucapkan terima kasih kepada Ahli Yang Berhormat Kota Melaka. KPM ingin memberi penjelasan ke atas 3 perkara yang dibangkitkan, iaitu mengenai bekalan kerusi dan meja untuk sekolah di Melaka Tengah, sumbangan pihak luar kepada sekolah, serta peralatan keselamatan dan kesihatan kepada pelajar sekolah. Untuk maklumat Ahli Yang Berhormat, KPM telah menyalurkan peruntukan sebanyak RM800,000 bagi tujuan perolehan perabot dan kelengkapan di sekolah melalui Jabatan Pendidikan Negeri Melaka pada tahun 2020. Daripada jumlah tersebut, sebanyak RM366,264.30 telah diperuntukkan bagi tujuan perolehan perabot dan kelengkapan untuk sekolah di daerah Melaka Tengah. Agihan peruntukan ini dibuat berdasarkan keutamaan yang telah ditetapkan oleh JPN. Senarai keutamaan adalah seperti berikut: ketidakcukupan kerusi, perabot rosak yang tidak boleh digunakan, dan pertambahan pelajar. Daripada senarai keutamaan berkenaan, sebanyak 1,351 buah kerusi murid dan 1,461 buah meja murid telah diperuntukkan bagi kegunaan 24 buah sekolah di sekitar daerah Melaka Tengah. Kesemua kerusi dan meja murid ini telah diterima oleh sekolah pada 31 Julai 2020. Seterusnya, pada April 2020, KPM telah menerima pakej rangsangan ekonomi PRE bagi peralatan, perabot dan kelengkapan sekolah serta asrama melalui projek pembangunan 2020 berjumlah RM4 juta bagi negeri Melaka. Daripada jumlah tersebut, sebanyak RM20.025 juta telah diperuntukkan bagi sekolah di daerah Melaka Tengah. Melalui peruntukan tersebut, sebanyak 4,500 dan 3 buah kerusi murid dan 4,393 buah meja murid akan dibekalkan ke sekolah di daerah Melaka Tengah secara berperingkat. Untuk maklumat Ahli Yang Berhormat, SMK Teluk Mas telah menerima sebanyak 80 set kerusi dan meja pada 9 Julai 2020. Manakala semakan KPN mendapati bahawa SMK Sri Tanjung dan SJKC Yuyin tidak mengemukakan permohonan perancangan perolehan tahun 2020 dan hanya menerima permohonan baru pada 10 Ogos 2020. Untuk maklumat Ahli Yang Berhormat, KPM telah menyediakan garis panduan khusus bagi memudahkan pihak luar memberikan sumbangan kepada pihak sekolah. Perkara ini dinyatakan dalam Surat Perkeliling Ikhtisas bilangan 3/2018, Panduan Penyaluran dan Penerimaan Sumbangan daripada sektor swasta dan bukan swasta kepada sekolah kerajaan dan sekolah bantuan kerajaan Kementerian Pendidikan Malaysia. Surat perkeliling tersebut hendaklah dijadikan panduan apabila terdapat pihak luar yang ingin memberikan sumbangan kepada pihak sekolah. Setiap sumbangan perlu mendapat kelulusan daripada KPM untuk memastikan sumbangan tersebut tidak mengikat sekolah atau KPM dengan sebarang kontrak atau obligasi yang lain, serta aset tersebut perlu didaftar sebagai aset kerajaan. Seperti mana yang Ahli Yang Berhormat sedia maklum, sekolah telah dibuka semula secara berperingkat bermula pada 24 Jun 2020 berikutan dengan pandemik COVID-19. Pihak sekolah dan guru telah membuat persiapan yang rapi bagi memastikan keselamatan dan kesihatan murid, guru serta kaki tangan sekolah sepanjang mereka berada di sekolah. KPM telah menyediakan garis panduan pengurusan pembukaan semula sekolah sebagai panduan. Setiap garis panduan yang disediakan telah mendapat pengesahan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia atau KKM dan Majlis Keselamatan Negara MKN. Berdasarkan garis panduan ini, KPM menggalakkan murid dan guru memakai pelitup muka. Guru, pembantu pengurusan murid prasekolah dan murid
berkeperluan khas atau MPK juga perlu memakai pelitup muka. Pihak sekolah akan membekalkan pelitup muka kepada murid yang bergejala dan mereka diasingkan di bilik isolasi sementara menunggu ibu bapa atau penjaga membawa mereka pulang. KPN telah menurunkan peruntukan sebanyak 2 kali kepada semua 315 buah sekolah di negeri Melaka melalui JPN Melaka dan Pejabat Pendidikan Daerah PPD berjumlah RM2,46,600. Agihan pertama dibuat pada 26 Mac 2020 sebanyak RM1,409,100 dan agihan kedua pada 1 Julai 2020 sejumlah RM673,500. Peruntukan ini untuk tujuan pembekalan alat pengesan suhu badan atau termometer, pelitup muka, sabun dan hand sanitizer berdasarkan keperluan sekolah. Terima kasih. Terima kasih, Yang Berhormat. Ahli Yang Berhormat bagi kawasan Betong, Datuk Robert Lawson Chua. Terima kasih, Datuk Yang di-Pertua. Izinkan saya untuk mengutarakan masalah berkenaan dengan tipuan BIDA. Pada Mac 2019 yang lalu, Suruhanjaya Persaingan Malaysia, MyCC, telah mengeluarkan keputusan cadangan terhadap 8 syarikat teknologi maklumat kerana terlibat di dalam aktiviti tipuan BIDA melalui beberapa tender yang membawa nilai keseluruhan sebanyak ringgit Malaysia 1.92 juta. Sehingga kini, keputusan tersebut masih berada di tahap keputusan cadangan dan belum dimuktamadkan. Saya ingin membangkitkan isu tipuan BIDA di dalam sistem perolehan kerajaan. Ini kerana walaupun proses perolehan bagi kontrak-kontrak bekalan dan perkhidmatan kerajaan telah pun dilaksanakan secara tender terbuka, namun hakikatnya masih berlaku amalan tipuan BIDA oleh kartel tertentu dan seangkatan dengannya, sehingga menimbulkan isu-isu besar kepada kerajaan yang membawa kerugian ke atas perbelanjaan negara. Pada hemat saya, memandangkan proses perolehan bagi kontrak-kontrak bekalan dan perkhidmatan kerajaan ini membabitkan hal ehwal kewangan yang telah diamanahkan oleh rakyat. Pelaksanaan proses tender perlulah dipantau dengan lebih menyeluruh dari pelbagai sudut bagi membendung kemungkinan untuk isu tipuan BIDA ini akan berlaku di setiap peringkat. Tambahan pula, berikutan aduan Persatuan Kontraktor Bumiputra, PKBM, yang hangat diperkatakan di dalam media sosial, susulan pendedahan MyCC berhubung terdapatnya komplot kartel tender oleh kontraktor pembinaan, menunjukkan betapa isu tipuan BIDA ini sememangnya membebankan bukan sahaja kepada pengguna tetapi juga kepada pengusaha syarikat atau peniaga. Dengan itu, saya ingin mengetahui dengan lebih lanjut apakah rancangan kerajaan untuk membendung masalah ini dan apakah rancangan kerajaan untuk mempertingkatkan peranan atau fungsi Suruhanjaya Persaingan Malaysia untuk menjalankan siasatan atau mengambil tindakan di bawah Akta Persaingan 2010 dalam menangani amalan tipuan BIDA di dalam sistem perolehan kerajaan. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Yang Berhormat. Silakan Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Betong yang bertanya. Jawapannya, tipuan BIDA merupakan suatu pelanggaran di bawah Seksyen 4/2/D Akta Persaingan 2010. Dan sekiranya didapati melakukan pelanggaran tersebut, setiap pembida tersebut boleh dikenakan penalti kewangan sehingga 10% daripada pusing ganti seluruh dunia atau worldwide turnover. Terdapat beberapa jenis tipuan BIDA, iaitu bidaan tidak mematuhi atau non-conforming bid. Kedua, bidaan secara giliran atau bid rotation. 3. Bidaan yang menindas atau bid suppression. Keempat, penarikan balik bidaan, bid withdrawal.
Dan kelima, bidaan terselindung, cover pricing. Isu-isu kartel tender atau tipuan bida dalam perolehan kerajaan sememangnya menjadi salah satu fokus utama MyCC. Setakat ini, seperti yang berhormat sedia maklum, MyCC telah berjaya menyelesaikan siasatan kes tipuan bida melibatkan tender dan sebut harga produk serta perkhidmatan teknologi maklumat yang dikeluarkan oleh pihak Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan atau ASWARA yang melibatkan kontrak-kontrak bernilai 1.92 juta ringgit. MyCC mendapati bahawa ASWARA telah dimonopolasikan oleh pihak-pihak tertentu. Berikutan itu selaras dengan Seksyen 36 Akta Persaingan 2010, keputusan cadangan bagi kes ini telah dikeluarkan oleh MyCC pada Mac 2019 dan kes tersebut masih di peringkat representasi lisan. Kes ini dijangkakan dimuktamadkan pada tahun ini juga. MyCC pada masa ini juga sedang menyiasat beberapa kes tipuan bida yang melibatkan tender-tender dan yang dikeluarkan oleh beberapa kementerian dan agensi kerajaan dan juga syarikat-syarikat swasta. Nilai tender-tender yang disiasat dan yang telah diteliti dianggarkan berjumlah 5.9 bilion ringgit dan melibatkan sebanyak hampir 600 buah syarikat. Berhubung dengan aduan Persatuan Kontraktor Bumi Putera Malaysia, PKBM, mengenai komplot kartel tender telah oleh kontraktor pembinaan, MyCC sebenarnya telah berjumpa dengan ahli-ahli PKBM mengenai aduan dan sejak itu MyCC sudah pun memulakan siasatan berhubung kes ini. Tuan Yang di-Pertua, MyCC juga percaya bahawa penguatkuasaan bukan penyelesaian total bagi isu tipuan bida. Oleh itu, MyCC menjalankan program advokasi yang objektifnya mempertingkatkan kesedaran mengenai akta persaingan dan isu-isu persaingan melalui program advokasi. Sejak tahun 2011, 50 program advokasi mengenai tipuan bida dibuat untuk agensi-agensi kerajaan, pemain-pemain industri, persatuan-persatuan peniaga, badan-badan profesional, institusi-institusi pendidikan dan orang awam sendiri. MyCC juga giat untuk mempertingkatkan kesedaran orang awam mengenai tipuan bida ini di pelbagai media masa sama ada di televisyen atau radio dan laman sosialnya. Hasilnya, semakin ramai yang sedar mengenai akta persaingan dan kepentingan persaingan di dalam pasaran. Ini boleh dilihat di mana MyCC telah menerima peningkatan aduan berkenaan tipuan bida dari tahun ke tahun. Selain itu, MyCC juga turut aktif dalam memberikan input serta nasihat dasar kepada pihak kementerian berkaitan isu-isu persaingan. Sebanyak 7 nasihat polisi telah dikeluarkan berkenaan isu tender kerajaan termasuk isu tipuan bida. Antara isunya adalah meletakkan terma tender yang menjuruskan kepada jenama khusus tender tutup, terma tender yang memberi peluang lebih kepada pihak-pihak tertentu dan sebagainya. Tuan Yang di-Pertua, isu tipuan bida ini merupakan tumpuan utama bagi MyCC kerana setiap tahun kerajaan persekutuan, kerajaan negeri, kerajaan tempatan dan badan-badan berkanun memperoleh barangan dan perkhidmatan melalui tender awam yang bernilai lebih dari 150 bilion ringgit. Perlu ditekankan juga bahawa dalam menangani isu tipuan bida ini, aspek kerjasama padu oleh kesemua kementerian dan agensi kerajaan semasa peringkat inkuiri ataupun siasatan awal atau penyiasatan oleh pihak
MyCC seperti pemberian akses penuh kepada dokumen serta maklumat tender tanpa syarat juga adalah penting. Ini akan memastikan usaha kerajaan melalui pihak MyCC dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan serta dapat membantu kerajaan dalam mengelakkan pembaziran dana. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Ahli-ahli Yang Berhormat, mesyuarat ke markas hari ini ditangguhkan sehingga 2:30 petang hari Isnin 17 Ogos 2020.